Disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang menonton, dan buat pertama kalinya seperti biasa, mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum seramai yang mungkin supaya kisah-kisah seram yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran kepada saudara-saudara kita yang lainnya, insyaAllah. Hari kemerdekaan, aku ingin kongsikan kepada kalian kisah pengalaman, kisah seram yang berkaitan dengan Tugu Peringatan Negara Malaysia. Sebelum tu sedikit info berkaitan dengan Tugu Negara yang terletak di Ibu Negara Kuala Lumpur, berhampiran dengan bangunan Parlimen. Disiapkan pada 8 Februari 1966 sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Pertama 1914-1918, Perang Dunia Kedua 1939-1945 dan semasa darurat 1948-1960. Tugu Peringatan Negara ini menggambarkan sekumpulan tentera mengibar bendera negara jalur gemilang, yang mana bagi setiap patung gangsa tersebut melambangkan pimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan pengorbanan. Jadi kalian semua yang aku hormati, sejauh manakah kebenaran yang dikabarkan patung Tugu Peringatan ni berhantu? Benar ke Tugu Negara ni berhantu? Mari sini aku dedahkan, jangan buat andaian lagi. Kalian akan jumpa jawapannya di akhir kisah seram alam jin kali ini, insyaAllah. Kisah ni diceritakan kepada aku oleh seorang pakcik yang mana sekarang ni sudah berumur dalam lingkungan 50-an macam tu. Kisah yang dikongsikan berlaku dalam tahun 90-an. Pada waktu tu, beliau ni masih lagi bekerja di bawah salah satu syarikat kontraktor yang dipanggil untuk membuat kerja-kerja penyelenggaraan di Tugu Peringatan Negara pada waktu ketika itulah. Kerja apa yang dilakukan tu wallahualam tak pula dimaklumkan padaku. Yang aku tahu, syarikat majikan dia dipanggil untuk melunaskan kerja-kerja penyelenggaraan sahaja di Tugu Negara tu. Tu saja info yang dimaklumkan padaku lah. Kerja-kerja yang dilakukan perlu mengikut garis panduan dan juga syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan, yang mana tertakluk pada jam 7 pagi sehinggalah paling lewat pun jam 7 petang macam tu, yang dibenarkan untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Nak dijadikan cerita, pada waktu hari terakhir mereka ni selesai kerja-kerja di Tugu Negara berkenaan, mereka pun macam rutin biasa kemas-kemas barang, ya, tool semua dikemas-kemaskan sebelum beredar pulang dari Tugu Negara ni. Hanya dibekalkan 3 orang pekerja kontrak saja yang bekerja hari terakhir tu, termasuklah pakcik ni yang mungkin aku anggap usianya pada waktu ketika tu dalam 30-an macam tu lah. Masa mereka nak kemas-kemas nak pulang tu, jam dah menunjukkan lewat petang dan nak hampir masuk waktu maghrib. Mereka dalam perjalanan pulang, pakcik ni tertinggal cordless dekat dalam Tugu Peringatan tu. So nak tak nak kena berpatah balik. Nasib baiklah tak jauh, dalam seminit 2 je baru keluar daripada parking Tugu Peringatan berkenaan. Jadi selepas berpatah balik dah sampai ke tempat parking tu, pakcik ni naik balik ke atas sorang-sorang, ambil cordless dia yang diletakkan dalam perkarangan
Tugu Negara tu lah kan. Masa dia pergi ambil, dia nampak macam ada benda yang tak kena dengan Tugu Negara tu. Pada awalnya dia buat tak indah je, tapi disebabkan perasaan ingin tahu, dia toleh buat kali kedua. Masa ni dia buat silap. Sebab apa? Dia tegur dengan mulut dia. Bukan dia tegur benda ke arah benda yang dia nampak tu, tapi dia tegur bercakap sorang-sorang. Sebagai contoh ya, tengah ambil barang ni, apa benda lah tu lebih kurang macam tu. Dia pergi tegur pula. Silap besar, silap besar. Benda apa yang dia nampak? Tak pula dikatakan pada aku, tak di-mentionkan pada aku. Yang digambarkan pada aku adalah benda yang dia nampak dalam samar-samar kegelapan senja tu, di celah-celah tugu patung peringatan berkenaan yang sedang berdiri sambil melihat ke arah dia. Benda apa? Wallahualam. Masa dia dan kawan-kawan dia nak balik ke markas, ke stor syarikat kontraktor untuk simpan barang-barang kerja, van kerja, dia dapat rasa belakang leher dia ni lenguh gila, berat, lepas tu sengal-sengal macam ada urat terkehil macam tu. Pakcik ni orang kampung, so dia tahulah kesakitan leher yang dia dapat rasa pada waktu ketika tu. Lagi-lagi secara tiba-tiba pula tu, bukanlah perkara yang boleh diambil mudah, boleh diambil remeh-temeh macam tu. Mesti ada yang tak kena sebab tiba-tiba kan. Jadi dia bagi tahulah kawan-kawan dia. Dia minta tolong dekat kawan-kawan dia ni supaya temankan dia pergi berjumpa dengan seorang ustaz yang dia kenal lokasi di Rawang pada waktu ketika tu juga dia pergi. Dia tak nak tunggu lama, dia tak nak lewat-lewatkan masa. Dari tugu peringatan sampai dia kat store, packing-packing barang kerja semua, terus henjut pergi Rawang jumpa dengan seorang ustaz. Cara ni yang betul. Bila kita dapat rasa something yang tak kena dengan badan kita, jangan lewatkan, jangan tunggu. Ambil solution, cari solution. Macam mana nak selesaikan ataupun cari kaedah untuk ketahui apa yang berlaku pada diri kita. Jangan lewat-lewatkan. Ini adalah cara yang betul. Masa jumpa ustaz tu, pada awalnya ustaz tu tak benarkan dia masuk ke rumah. Dia suruhnya pakcik ni tunggu dalam kereta. Jadi pakcik ni tak tahulah apa yang ustaz tu buat dalam rumah kan, sebab dia kena tunggu dalam kereta tu. Dia tunggu dalam kereta ditemani seorang kawan yang lain. Dalam kereta ni ada 3 orang, 3 orang, 2 kawan dan termasuk dia lah. So 3 orang. Kawan dia ni masuk ke dalam rumah, ustaz tu suruh, dan lagi seorang kawan ni tinggal di dalam kereta, temankan dia di dalam kereta. Ini yang dikabarkan oleh ustaz berkenaan, supaya seorang masuk bantu dia dalam rumah, lagi seorang temankanlah si pakcik ni dalam kereta. Tak lama kejap je, ustaz ni keluar je dari rumah, dia pergi ke arah kereta tu balik. Kemudian dia arahkan pakcik ni untuk minum air yang telah dia bekalkan. Bukan minum je, daripada air tu ustaz ni sapulah dekat muka pakcik tu dan juga kepala dia daripada air yang dia minum tu. Kemudian selepas dia minum, sapu muka dengan kepala air tu, ustaz ni minta pakcik tu ambil wuduk dekat luar rumah. Kemudian ustaz minta juga pakcik tu mohon azan menghadap kiblat. Lepas azan, mereka ni pun solat berjemaah dalam rumah ustaz tu, solat isyak. Alhamdulillah, malam tu juga pakcik ni elok semula, leher pun rasa ringan dah. Cumanya pakcik ni demam selama 2 hari. Tak lama, 2 hari je. Kata ustaz tu pada pakcik ni, dia kata ustaz ni kena ketegur je. Tak ada info tepat ataupun huraian yang panjang, hanya sekadar bagi tahu dekat pakcik tu, hang kena ketegur. That's it, itu je. Jadi mungkin kita boleh anggap ustaz ni tak nak terangkan apa yang dia nampak pada waktu ketika tu dan apa yang dia tahu pada waktu ketika tu. Jadi sebagai pengamal perubatan, lagi-lagi seorang ustaz nak menenangkan keadaan, tak nak bagi orang risau ataupun orang panik, so dia katakan kamu kena ketegur. Kan ayat tu macam biasa dengarkan, kamu kena ketegur. So macam tu lah yang ustaz terangkan pada pakcik tu. Ini apa yang aku gambarkan, pendapat aku. Dia tak nak bagi orang panik, dia tak nak bagi orang ketakutan atau fikir bukan-bukan. Jadi mengguna pakai perkataan yang sering kita dengar, ketegur. Okey. Itu berkaitan dengan pakcik tu, ya, dengan pakcik tu. Ini kisah lain pula. Bukan diceritakan pada aku, tapi info kisah pengalaman yang aku dapat dari sebuah forum artikel daripada laman sesawang internet waktu ketika aku masih student dulu.
Lama dah lama dah. Aku lupa tahun berapa kejadian ni berlaku, tapi kalau masa aku jumpa artikel forum tu, waktu aku masih lagi study dalam tahun 2000, apatah lagi perkongsian story oleh Chinese family tu, mesti lagi lama kan, kemungkinan berlaku dalam era tahun 80-an 90-an kan. Dulu aku ada assignment yang aku kena buat, so kena rujuk dalam internet. Masa tu tak guna Google, cuma buat pencarian menggunakan pakai Internet Explorer, Windows 98 komputer petak. Lama punya kan. So masa aku rujuk nak buat assignment ni lah, aku terjumpa satu artikel forum perbincangan berkaitan sejarah Malaysia, yang mana ada satu Chinese family yang berkongsikan pengalaman seram dia masa diorang satu family ni buat history family day trip, dan salah satu lawatan sejarah yang dikunjungi adalah Tugu Peringatan Negara Malaysia. Memang bagus betul Chinese family ni. Bagi aku cara dan kaedah dia didik anak dia untuk kenali tempat-tempat sejarah dalam Malaysia. Terbaik, thumbs up. Kita kena follow macam mana dia didik anak-anak dia. Memang terbaik. Petang tu mereka tangkap gambar lah dekat Tugu Peringatan dengan family-family kan. Kemudian masa mereka nak beransur pulang, seorang anak perempuan yang berusia dalam 4-5 tahun macam tu, dia berdiri tegak di tempat yang mereka ambil gambar dalam posisi ketika tu. Mak, bapak dia, abang dia semua dah berangsur lah daripada tempat tapak yang dia berdiri untuk tak gambar tu. Cuma dia tinggal seorang je, masih lagi berdiri tapi dalam posisi mendongakkan kepala, melihat patung-patung Tugu Peringatan berkenaan tanpa bergerak, mendongak macam tu. Jadi mak dengan ayah dia panggil lah dia kan, sebab masing-masing dah nak beransur pulang. Dia seorang dia yang berdiri di tempat posisi tak gambar ni. So mak dia panggil lah anak perempuan dia sebagai contoh. Xiaomei, ni haizadi shengma, woman hui chia ba chi nai de. Budak tu tengok patung tu, kemudian dia toleh dia tengok mak dia. Kemudian dia toleh balik, dia tengok patung tu. Kemudian dia toleh balik, tengok lagi kat mak dia. Lepas tu budak perempuan ni, dia cakap dekat mak dia tau. Ma, mai wei shi me che ken nu yin. Chan ke che ke rian hou ta ken che mai. Mak dia terkejut tau. Terus tarik dia, angkat peluk dia sambil beredar dari tempat tu. Jadi apa selepas tu yang berlaku? Wallahualam, tak pula aku ingat apa yang diceritakan. Yang pasti cerita tu berakhir macam tu je. Mungkinlah ya, Chinese family ni mengubat dengan cara dan budaya agama masing-masing. Mana tahu dia jumpa Sami, dia buang feng shui ke, wallahualam lah. Kita ikut kaedah agama masing-masing. Kalau kita jumpa ustaz, kalau Chinese family adalah cara dan kaedah dia kan. Lagipun aku lihat tu dalam artikel forum tu, dia cerita pun takat tu saja, tak detail, sekadar perkongsian. Jadi itu sahaja penceritaan yang aku perolehi daripada seorang hamba Allah individu dan juga daripada sumber internet. Aku ada cuba cari balik artikel forum tu semula, cumanya aku tak jumpa dah, dan aku tak tahu keyword apa yang patut aku typing pada pencarian. Sebab dulu saya rambang nak cari lain, dapat bacaan yang lain. Nasib je ya. Itu kira nasib yang aku dapat tu. Nasib baiklah aku ingat balik dia punya ceritanya, serba sedikit. Nak cari balik keyword tu tak tahu. Jadi kalian kalau rajin, kalian cari dah ya. Pendapat kalian bagaimana? Adakah sememangnya Tugu Peringatan Negara tu sememangnya berhantu? Bagi pendapat aku, tak berhantu ya, tak berhantu pun. Cumanya mungkinlah mereka yang terlibat sebelum-sebelumnya berada di waktu yang salah bersamaan juga jin tu, yang mana tumpang menenggek pula berada juga di waktu dan tempat yang salah, lalu terketemu secara kebetulan dengan manusia secara tidak sengaja. Begitu juga dengan manusia, pergi dan terketemu juga dengan jin pada waktu dan keadaan yang kebetulan sahaja ya. Jadi inilah yang dikatakan kebetulan namanya ya. Jadi berhantu ke tidak Tugu Negara ni? Tak. Memang tak sama sekali, tak berhantu pun. Lebih wajar
Ya, lebih wajar lagi kita memperingati mereka-mereka terkorban yang berjuang demi tanah air Malaysia, yang mana kita duduk sekarang ni aman, damai, makmur hasil perjuangan mereka-mereka ni. Itu yang lebih penting. Seperti biasa, kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita semua ni. Sebagai contoh, seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin yang hantu secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni, tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Maka wajarlah kita dindingkan diri kita, kita amalkan diri kita dengan surah-surah ayat Al-Quran, insya-Allah. Amin. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Mohonlah jasa baik kalian semua ambil sedikit masa ya dalam sesaat dua untuk subscribe dan juga like supaya serba sedikit menjadi semangat, pembangkit semangat untuk aku teruskan dalam penceritaan kisah-kisah seram yang lainnya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu balas jasa baik kalian semua yang aku hormati. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam topik bicara kisah-kisah seram yang lainnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Merdeka! 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا